Jelas Okey, jadi kita boleh mula. Semua dah masuk ke? Masih ada lagi yang tak masuk baru 36 Okey, jadi boleh mula dengan bacaan doa dan boleh share slide lah. Izzat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, boleh share slide kita Sekejap madam. Ya. Madam boleh nampak madam? Boleh. 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 Okey. So sekarang hari ni yang kelas sebelum ni kita habis sampai Q1 median and Q3 for raw data kan? Betul tak? Betul madam. Belum ni lah yang kuliah sebelum ni. Betul madam. Yang tu kan? Yang sebelum ni jadi yang saya suruh buat box and whisker plot semua tu kan? You all dah buat kan? Dah. Dah buat kan? Dah madam. You all jelas suara saya? Boleh dengar suara saya dengan jelas? Dengar. Jelas. Jelas. Dengar jelas. Boleh madam. Sebab saya dengar suara you macam sayup je. Okey, tak apa. Asalkan you boleh dengar saya, okey so sekarang hari ni insyaAllah kita sambung. Kita sambung hari ni. To determine Q1, median and Q3 for FD data. Data in terms of frequency table. Jadi kalau you tengok example 6, tengok example 6. Okay, before this, kita dah tahu classification of data. You punya frequency distribution ada berapa jenis? Ada dua. Apa dia? Individual dengan group. Apa dia? Individual dengan group. Yes, very good. Individual and groups. Jadi hari ni kita tengok dulu yang individual macam example 6 Jadi you tengok example 6 tu. What is the variable? Number of car. Yes, number of cars. So kita nak kira Q1, median and Q3 for the number of cars. Kemudian dia punya frekuensi dia apa? Frekuensi Number of household. Jadi maknanya you nak kira Q1, median and Q3 for number of cars, for the number of cars. Jadi sebelum ni kan, kalau you tengok untuk raw data, first step dia apa? What is the first step? Kena susun. Yang ni kena susun tak? Tak perlu. Sebab apa tak perlu? Sebab yang ini dah macam nak kata, yang ini dah disusun. Sebab dia ikut variable. Dia dah dalam frequency distribution, maksudnya dah susun. Mana yang disusun tu? Yang mana yang kita panggil susun tu? Susun apa sebenarnya? Number of car. Maknanya dah susun daripada 0 up to 5. Kan? Jadi maknanya dekat sini you ada 0, 5. Maksudnya kalau kita susun satu-satu, 0, 0, 0, 0, there are 5 zeros. Betul tak? Betul, madam. 5 household with 0 cars. Kan? Macam itulah. So sekarang, tu step yang pertama you kena susun. Second step, kita kena tengok kira position untuk setiap kuartil. Okay, so untuk Q1, sebelum ni macam mana formula Q1? Position for Q1. Kalau untuk raw data. N tambah 1/4.
Ya, ataupun 1/4, 1/4 of n plus 1. Kan? So Betul. untuk data dalam bentuk frequency distribution ni dia berbeza sikit. Kalau sebelum ni QU ada 1/4 of n plus 1, yang ini 1/4 of n. Kita tak buat n plus 1 Alamak, ada lagi yang masih join Okey, tak apa. Yang ketinggalan tu boleh dengar rakaman You rakam kan? You Ah, record saya record, madam. Record. Okey, terima kasih. Jadi macam hari tu kot Okey. Saya harap okey lah hari ni record hari ni. Okey, InsyaAllah. beres. Okey jadi yang pertama Q1, mula-mula kita kena kira position dia. So position dia is n/4. N berapa? What is the value of n here? What is n? Dia punya jumlah kekerapan lah kan, madam. Macam jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan apa tu? In Kekerapan. this case, kekerapan kat sini apa? Semua household. Ini you duduk kat asrama kuliah beramai-ramai ke? Tak, saya dengar apa? Tak ada dah. Okey. Okey. Jadi sekarang you kena n tu ialah apa? Total number of Frequency. Number of household. Yes, total number of household. So how many household are there altogether? 500. Semua sekali 500. Seorang je yang bersuara ni. Izzat seorang je, orang lain mana? That's very good. Saya dengar tu very good apa semua tu. Sudah. Are you with me, class? Yes. Ada semua. Yes, madam. Ada. Okey, beres. So semua orang dapat 500 tu? Dapat. Total number of household So sekarang you dah dapat lah dia punya position of Q1. So position of Q1 berapa? 125. Macam 500 divide by 4 kan? So you dapat 125. Itu ialah position. Kalau step yang sebelum ni kan, dah dapat position, lepas tu buat apa pula? Yang raw data. Kena tengok value dia kan? Value. Value yang berada pada kedudukan ke-125 tu kan? So in this case, what is the value of Q1? 1K. Macam mana dia dapat 1K tu? Sebab nak dapat kedudukan dia sampai 6 so dekat sini kan, dekat sini kejap you kena dapatkan cumulative frequency tu. Sini kalau sebenarnya saya punya nota asal kosong, you kena isi sendiri ni apa nama tu si habis ni jadi kedapatkan cumulative frequency tu semua orang dapat daripada 5 ke 255 tu dapat semua orang faham? Dapat. Kemudian 4 tambah je kan. So dapat 255 tu ialah 250 plus 5. Betul tak? You tambah je sampai akhir sekali you dapat 500. And then you determine the position. Position maksudnya kalau 5 tu position dia ialah antara 1 up to 5. Izzat tu je Izzat kat suara madam tak berapa clear madam. Tak jelas ke? Jelas tak? Sekat. Jelas. Dia macam Sekarang jelas. Sekarang jelas. Jelas tak? Jelas. Okey. Kalau tak jelas, you beritahu saya. Okey, tengok position. Position, you tunjuk Izzat position tu. Position you tunjuk tunjuk position tu. So 5 tu position dia ialah kalau cumulative frequency dia 5, maksudnya position dia is between 1 up to 5. Betul tak? Betul. Kemudian yang 255 tu position dia lepas 5, 6 lah 6 sampai 255. Betul tak? Betul. Orang boleh faham macam mana saya dapat tu? You kena imagine kan kalau data satu-satu tu dengan yang macam ni, position dia. So maknanya yang ke-125, position yang ke-125 itu, dia punya value dia ialah berapa? 1.
Satu. One Sebab car. apa? Sebab you tengok 125 is between 6 up to 255. Betul tak? Betul. So nilai dia ialah 1. Maksudnya what is Q1 value? One car. 1 car. Yes, very good. How are you going to interpret the value? 25% of the household own one car, one car, and then 70 and another 75%. And below. 1 car and Oh. below. Less. Kena sebut 1 car and below. Sebelum ni kalau you perhatikan, kalau data kita tu, contoh kita sebelum ni kan, untuk raw data, age kan? Betul tak age? Yang tu saya, kalau you tak kata, you boleh sebut has, kita tak kata 1 car and below, sebelum ni kita kata below je kan, ingat tak? Age below sekian-sekian kan? Sebab yang ini kita kena sebut 1 car and below. Sebab nilai dia ni ialah kita panggil dulu quantitative variable ada 2 kan? You ada discrete, ada continuous. This one is discrete variable. Maksudnya yang satu kereta tu boleh jadi dalam 25% ni, yang satu kereta juga yang jatuh dalam kategori yang 75% tu. Faham tak maksud saya? Faham. Macam tu gitu. So itu macam ni has ataupun own 1 car and below, while another 75% own 1 car and above. Macam itulah. Okay. Dan dekat sini Q1, Q3 mana? Median dengan Q3 tak ada ni Ada mana? Yang warna merah. Okay. Yang warna merah tu Masalah dia tak ada dia punya ni tak ada interpretation dia So boleh dapat position of median is, yang ni berapa dia punya position of median? N over 2. N over 2 ataupun sekejap. N over 2 position dia kan? Ataupun half of N. Betul Betul. So position yang ke 250. 250 kalau you tengok is between 256 up to 425. Tunjuk Izzat. Betul tak? Betul. Jadi nilai dia ialah masih lagi Ini juga. masih lagi salah. Salah saya baca satu medium. salah. Nilai dia 250 is between 6 up to 255. So still 1 car Betul tak? Still 1 car. Mana dia punya ni dia punya interpretation dia? Medium saya tulis jap. Tak interpretation of median and Q3 tak ada kat situ. Kuning tak nampak lah Zat. Jap bagi saya tulis, lepas tu saya tukar warna. Okey. Yang lain saya mark jawapan Cuba baca seorang. Patutnya you copy paste je kan? Izzat. Sepatutnya you copy paste je kan? Copy paste saja. Lepas tu ubah dia punya percentage dengan figure dia saja patutnya kan? So kena tulis yang pertama tu Q1. Kemudian Q2 pula, median pula macam mana? 50%. Median bagi semicolon lah. Bagi colon macam tu. Okay, median. Dengar tak suara saya? Dengar medium. Okey. Okey baca betul kan?
50% of household own one car and below. Meanwhile, buat apa pula meanwhile pula? Tak boleh ke madam? Macam kan interpretation ni kan macam While je. Oh, while Bukan je. meanwhile, while. While je. Buang mi tu. While. Okay, while another 50% of them own one car and above. Okay, very good. Okay, now last one, Q3. You buat tadi, copy paste je. You copy paste. Then buah aja dia punya figure tu. Buah dia punya figure tu. Okay, berapa dia punya Q3 tadi? Ni madam. Dia punya lari. So means that 75% of household own how many cars? Two. Saya kena. Two. Sebab Q3 dia two. Tukarlah. Is that? Ya, madam. Jangan copy paste je, dia kena tukarlah tiga tu. Saya lupa nak tukar. Okay, cars. Two kan? Ada S. Two cars. Why? Dah madam. Oh, meanwhile. While another portion of them own as input. Very good. Madam, suara madam sekat-sekat. Tak jelas. Sekat Tak jelas. Okay, sekarang jelas tak? Sekarang jelas. Jelas. Jelas kan? Okay. Madam, So, ya. kalau below tu less than boleh? Tukar below tu less than. Tukas and less than. Macam mana tukar tukas and less than? Less than tukas ke maksud you? Less than tukas tak boleh. Kalau less than tukas maksud tukas tak masuk. Tapi tak sebut. Tak semua ada yang sebelum ni. Tadi saya dah sebut. Seperti saya guna perkataan less than kan? Macam ni contoh. Sebelum ni kita punya variable continuous. Age. Madam, suara madam tak jelas. Jelas. Sudah. Suara madam tenggelam. Tenggelam. Sudah. Itulah ada gangguan bunyi bising-bising Apa yang bunyi bising-bising tu Alah, Bunyi kipas kan? kipas. Bunyi tak ada kipas. Tak ada kipas. Cuba macam mana nak kata. Dah dengar belum? Dah okey dah. Okey dah. Bukan saya tak buat apa-apa pun, maknanya mungkin seseorang kot dia Okey, tak apa. Sekarang beres Beres bahagian individual FD. Ya? Beres? Beres madam. Yes. Okey. Sekarang kita pergi pula kepada group FD. Group FD ni kalau ikut kuliah lepas ada berapa jenis group FD? FD ada berapa? Group FD. Sudah. Group FD ada berapa? Dua jenis kan? Dua jenis. Seperti mana? Example 7. You tengok saya suruh copy paste example 8 juga kan? Tengok example 7. Mana example 8? You tengok example 8. Tengok example dulu. Example 7 and example 8. Okay, mana example 7? Ya. Sekejap madam. Ya, example 7. Yang 7 yang ni madam. Mana dia punya data? Ada. Ni. Mana dia punya ni?
Dia punya soalan. Oh, soalan. Soalan dia. You tak copy paste ke? Yang ni Rizni yang bagi nota ni kat saya, madam. Dia suruh just present je. La ilaha illallah. Dah dia punya ni tak ada apa ke? Hai, la ilaha illallah. Copy paste lah. You copy paste balik. You copy paste example 7 mana? Tadi ada kan? Example 7 sepatutnya ada kat sini. Sekejap. Ada kan? Tapi dia dah isi Bawah jawapan. Ni. Nak buat apa jawapan je? La ilaha illallah. Dengan soalan je sekali nak tengok. Dengan dia punya tu lengkap dengan dia punya ni. Mana example 7? Ni ni macam ni lah. Tak nampak pula ni kenapa? Kenapa tak nampak? Kenapa saya tak nampak? Sekejap, madam. Okey. Ada, madam. Saya tak nampak. Saya nampak bela je. Ada. Oh, Boleh yang lagi lain nampak je. ke? Apa ada tunjuk wifi bluetooth semua ni? Oh, tak ada. Dah keluar dah. Saya tak nampak. You all semua nampak ke? Kita orang si Semua nampak nampak. bluetooth wifi ni. Alamak. Dah nampak dah. Dah nampak Dah dah ke, nampak dah. madam? Dah. Dah nampak dah. Okey, dah nampak dah Okey, yang ini example 7. Okey, kita tengok example 7 dah dulu Example 7. Example 8 ada tak? Example 8 saya tak jumpa lagi, madam. Ada Kalau kat tak bawah ada, lagi kot. okey, tak apa. Kita tengok example 7 dulu. Tengok example 7 ni Yang macam ni kan, tengok tu number of books borrowed tu. Number of books borrowed, maksudnya yang 10 to 12 tu kita panggil apa? 10 to 12, 15 to 15, yang tu kita panggil apa? Kelas limit. Class limit. Yes. Very good. Yes, very good So yang number of books borrowed 9.5 up to 12.5 tu kita panggil apa? Kelas boundary. You jelas ke macam mana kita nak tukar dia kepada kelas boundary tu? Kelas kita kuliah lepas. Jelas. Kan? Yang sebelah kanan tambah 0.5, sebelah kiri tolak 0.5 kan? Sekarang macam biasa macam tadi, mula-mula sekali kena kira apa kelas? Nak kira Q1, mula-mula kena N bagi 4. apa benda tu? Cari N tu position. cari position. Position of Q1. N bahagi 4. 1/4 of N. N dekat sini berapa? 50. 50 tu apa sebenarnya? Jumlah. 50 students. Jumlah apa? Total Jumlah pelajar. number of students. In this case total F. Frequency, total frequency. Kat sini frequency dia ialah number of students. Total number of students. So kalau you dah dapat dia punya position of Q1 dia ialah 12.5 and then seterusnya kalau step tadi nak buat apa? Yang tadi N bagi 4. dah dapat dah N bagi 4. Lepas tu itu ialah position kan? Lepas tu Lepas tu ambil macam sama juga kan, madam? Oh, kena kalau masuk. macam tadi. Kalau macam tadi, kejap. Kalau macam tadi kita dapatkan dia punya value kan? Betul. Betul tak? Betul. Value yang dekat 12.5 position tu value dia berapa? Dekat sini ada ke single value? Tak ada. Tak ada. Yang ada ialah Dalam kelas boundary tu dalam keadaan range. kelas. Dalam bentuk kelas limit kan? Sebab tadi individual. Faham tak? Kau mengajar kita orang ni. Apa kebenda pula ni? Ada gangguan? You dengar gangguan suara tak?
Ada sikit. Ada tukang suara tak? Sikit-sikit je. Ada sikit. Aduh, hai. Okey. Aduh. Okey kelas. Payah juga macam ni. Lepas tu you kena buat apa? You kena dapatkan dia punya kelas dia, Q1 kelas dia kan? Kelas, are you there? You tengok sini Mula sekali you kena tengok dia punya cumulative frequency. Zat, Ya, madam. Zat. Saya Ya, tulis kat madam. situ summation. You tengok dekat table tu saya tulis summation of F. Yang itu sama dengan capital F. Itu apa benda sebenarnya tu? Itu ialah cumulative frequency. Ditulis dalam bracket cumulative frequency. CF tu tulis. Tulis dalam bracket. Tadi kita pakai istilah cumulative frequency kan? Izzat? Izzat, you tahu tak saya cakap kat mana sekarang yang table summation of F tu? Izzat, mana you punya cursor you? Izzat? Ataupun seseorang boleh tolong? Siapa boleh tolong? Izzat? Are you there, Izzat? Izzat hilang ke? Assalamualaikum. Boleh dengar saya tak? Boleh, madam. Boleh. Izzat? Ya Allah. Sudah. Tak ada line kot. Dia tak ada line lah tu. Lain. Okey, siapa boleh tolong? Sudah. Siapa boleh tolong? Assalamualaikum. Ya, madam. Saya dah masuk balik. Tadi internet problem. Oh, okey. Lepas tu boleh ke tu? Boleh dah. Sekarang dah okey dah. Okey, baik. Okey, sambung balik. Right? Sekejap ya, madam. Okey, beres. Nampak tak, madam? Nampak. Okey dah. Bagi dia full screen. Dah full dah ni, madam. Kenapa saya tak nampak full screen? Dia lag. Nampak madam. Sekejap. Tak jelas ya, madam. Dia nampak yang apa tu? Dia nampak yang Masih sama kot Izzat. Oh, lemak. dia tak, dia nampak Dia lagging. Kejap Try Ada bug. stop present. Stop present and then try present balik kejap. Ya. Sekarang dah nampak tak? Okey dah. Nampak. Nampak kan? Nampak. Okey, Izzat. Okey, Izzat, you tengok Ya. table. Saya bagi summation of F. Summation of X. Sama dengan F sama dengan F. Yang ni. Mana? Yang ni, madam. Tak nampak you Ini. tunjuk? Yes. You sekarang ni you bukan pakai yang ni ke? Yang boleh tarik tu. Dua-dua boleh. Pakai tarik je lah, tarik dekat summation of F equals capital F tu dalam bracket tulis itu ialah cumulative frequency. CF tulis dalam bracket. CF Dalam bracket. Tu. Tulis dalam bracket. Okey dah. Tak nampak? Baru siap, madam.
Yes. Nampak? Nampak dah. Semua orang faham tak apa yang kita buat sekarang ni? Faham, So, madam. dia 4 sampai 50 kan? So sekarang tadi you tengok dia punya apa nama Q1 class. Q1 class tadi ialah you tengok position dia 12.5. Kalau tengok 12.5 ini tengok position dia 12.5 itu is between 5 up to 16. Betul tak? Betul madam. So dia punya class boundary dia punya Q1 class dia ialah 12.5 up to 15.5. Jelas Betul, madam. Okay. Jadi you kena ambil dia punya class boundary. Ambil kelas ni, jangan ambil kelas limit. Beres. Lepas tu you kena estimate value. Estimate single value. Macam kita buat mod. You ingat tak macam kita buat mod? Ingat tak? You still remember mod? Tak dengar, madam. Tak dengar? Can you hear me? Semua orang tak dengar ke? Boleh. Sekarang Dengar. dah madam. Boleh. Boleh. Izzat, you punya internet okey tak? Boleh. Okey madam. Okey So macam mod saya kata, sebelum ni kita belajar mod kan? You ingat tak? Do you still remember mod? Ingat madam. Ingat Jadi maknanya bila you ada kelas, you kena estimate single value, betul tak? Kita nak kira mod ke, nak kira median, kira Q1 ke, kita kena estimate single value, bukan dalam bentuk kelas macam ni So nak estimate single value ada berapa cara? Nak kira Q1, kalau sebelum ni kan, sebelum ni you belajar mod, nak estimate single value, how many methods are there? Do you still remember? 2. Apa dia dua? Histogram and Jai. Formula kan? Pakai formula. Mod you pakai formula dan pakai histogram, betul tak? betul madam. Sekarang kita nak kira Q1, median and Q3. So to determine Q1, median and Q3, kena pakai apa? Yang pertama formula ni kan. Pakai formula, lagi satu. Mana nota saya? Ada kat atas tu kan? Satu lagi apa? Boleh pakai OG. Please refer to my notes Pakai OG. So dekat sini kita nak pakai formula. So formula. Cuba you formula pergi previous slide Okay, tengok formula. Kejap. You pergi atas sikit formula. Formula sebelum ni Before this slide. Sebelum slide ni. Izzat, sebelum slide ni Sebelum slide ni. A previous slide. Sebelum example 7 ni. Sebelum example 7. Previous slide. Slide sebelum ni. Yang ni kan madam. Sebelum ni. Di data ni kan. Sebelum ni. Sebelum example 7 ni ada atas dia punya ni kan. Slide sebelum ni. Ni. Tadi. Yang tadi Zai. Yang ni kan madam. Ya betul. Yang ni saya. Yang ni Zai Jadi saya nak beritahu you formula ni. Formula median tu sebenarnya formula yang diberi dalam list of formula ni. Itulah lupa formula ni Formula median tu. Izzat. Yang ni madam. Cuba tunjuk. Cuba tunjuk yang ni lah yang atas tu Yang atas. Cuba you tunjuk Izzat. LN lepas tu dalam bracket
Yang tu. Yang atas. Jangan yang bawah dulu, yang atas dulu. Yang atas ni dulu. Yang bawah, yang atas dulu. Yang atas dulu. Tu ada dua kan? Atas je saya nak. Saya nak you highlight yang atas saja. Atas je Izzat. Tak masuk yang bawah tu. Mana? Atas sahaja. Atas saja Yang atas saja tu maknanya you tengok dalam bracket sum of f divide by 2. Betul tak? Yang tu. Yes. Itu formula yang diberi during exam. Memang formula tu dia beri. Dia beri formula median je. Jadi kalau you tengok saya ni sikit lah. Sum of f divide by 2 tu ialah n over 2. Yang tengok yang bawah. Sum of f itu n kan? Yes. Betul tak? Yes, All madam. of you. Betul. Yang lain macam mana? Betul kan? Izzat tunjuk yang bawah Izzat. Tunjuk macam mana? Tunjuk dengan cursor. Lepas tu saya pakai sum of f divide by 2. Dalam bracket besar tu. Dalam bracket tu. Kemudian bawah saya tunjuk n over 2. Saya tulis n over 2. Hello, mana ni? Izzat tak ada ke? Izzat terkeluar pula ke? Ya kot. Izzat terkeluar pula. Aduh. Ni betul lah. Banyak gangguan ni kelas petang ni. Aduh. Assalamualaikum semua, boleh dengar saya? Assalamualaikum madam. Izzat tak ada Izzat tak ada Line dia slow kot. Volume dia slow. Terus aku nak tunjuk. Okey, you nampak kan apa yang saya kata kan? Nampak. Lepas tu tolak dengan sum of f. Sum of f tu. Sum of f. Bila saya sebut sum tu yang simbol macam E tu kan? Sum of f tu ada bawah n minus 1 tu. Hello? Madam. Yes, Ya madam. madam. Ya, madam. So you apa yang saya maksudkan? So sum of f subscript dia n minus 1 itu, sum of f itu ialah capital F. Capital F itu ialah cumulative frequency tadi kan? Yes, Ya. madam. Cumulative frequency. Lepas tu dia punya sub dia tu, subscript dia tu n minus 1, n tu median. Minus 1 maksudnya before median belum median Maksudnya cumulative frequency before the median class. Macam itulah. Sebab kalau you nak tengok formula dia hak sebenar yang diberi dalam peperiksaan tu yang atas tu. Jadi kita ubah suai sedikit macam tu. Faham kan? Benda yang sama je sebenarnya. Sebab you nak kena ubah suai ni daripada median ni you kena ubah suai jadi Q1 dan juga Q3. Yang you tengok tadi lah. Faham tak? Faham. Faham tanya ya. Okey, sekarang kita pergi kepada yang tadi balik example 7. Example 7 tadi. Slide tadi ya. Slide yang ada example 7. Yang yang example 7 Jadi macam tadi kelas, macam tadi sekarang kita dia 12.5 up to 15.5 ya. Kemudian LQ1. Kelas, are you there? LQ1 dia berapa? LQ1 tu apa?
12.5. 12.5. Ha. LQ1 tu apa? Lower boundary of Lower Q1 boundary. Lower boundary dia jadi 12.5 kan. Kemudian tambah dengan N/4 tu. N/4 tu dia punya ni lah, position dia kan. Betul Yes. tak? Betul. So N/4 dia berapa? 12.5 kan? Tolak dengan capital FB. Capital FB tu apa? Capital FB tu kalau you tengok tadi, you masih ingat itu ialah cumulative frequency before median class. Jadi median class yang di highlight kuning tu kan, position 5 hingga 16. Position dia tadi 12.5 kan? Kelas tengok table, saya sekarang merujuk kepada table kan? Yes, madam. Lepas tu kita tengok dekat kolom capital F, kolom cumulative frequency. Yang median class tu cumulative frequency dia berapa? Sudah. Cumulative frekuensinya 16. Yes, very good. Kelas median dia tu 12.5 up to 15.5. Tengok cumulative frequency dia, capital F dia ialah 16 kan? Jadi kalau sebelumnya? Sebelumnya 4. Yes. Itulah dia capital FB untuk kelas, untuk Q1 kelas. Faham tak? Capital F before the median class. So capital FB tu ialah 4 lah daripada table saya tu Q1 class. Apa frekuensi dia berapa? Tengok table. Berapa kelas? 12. Yeah, 12 kan. Tengok dekat F. 12. Bahagi dengan 12, kemudian darab dengan C. C tu apa? CQ1 class size. Kan? Macam mana nak kira size? 15.5 tolak 12.5. Macam mana kita kira tu? Upper boundary tolak lower boundary. Yes, very good. Upper boundary tolak dengan lower boundary. Macam tu. Dapatlah. Dapat tak jawapan tu? Dapat madam 14.63. Sama So how are you going to interpret this? Ada interpretation tak? Interpret. Kat sini tak. Interpret lah. Kena interpret lah. Ada madam. Ni saya suruh buat ni sebenarnya ada. Tu dia So betul tak tu? Betul madam. Betul. Forward 14.63 books and below ataupun while another 75% of students borrowed 14.63 books and above. Jelas Gitu juga position of median. Position of median sepatutnya berapa? Position 25. Macam mana dapat 25? 50 bahagi 2. Okey, sekarang ni you jelas tak berapa figure-figure dia tu? Masuk figure-figure dia tu jadi kalau you tengok yang ni, kelas median dia yang mana? 25 tengok. Tengok dia punya alamat table dia mana? Table kat atas, tak nampak dah. Tengok table dia. Ya. You all so boleh tak dapat dia punya tu? F tu. So tadi 25 kan? 25 tu mana? 25 dia punya ni ialah which class? 15.5 up to 18.5. up to 18.5 kan? So
mana dia punya cumulative frequency of the median class? Berapa? 26. 36. Yang sebelumnya? Yes. 16. Jelas madam. Yes. Tu dia kata capital FB dekat situ ialah 16 lah. 16. Betul tak? Yes. Okay, you boleh masuk sendiri kan? You boleh masuk sendiri dengan betul Boleh. tahu? Boleh kan? Boleh kan? Boleh, madam. Sama macam Boleh madam. dapat sama jawapannya Dapat. Interpretation dia. Tu tulis interpretation dia. Okay madam. You copy paste yang tadi. You copy paste tadi. You copy paste yang Q1 tu. Just Copy tukar paste. dia punya amount. Ya, tukar dia punya figure-figure dia. Copy paste yang Q1 letak kat situ. Okay madam. Sekejap madam. Boleh tak? Kalau Dia tak, boleh tak apa. sekejap, madam. Ya, Dia boleh. mana? Sekejap madam. Dah madam bila Okay, just ubah. Okay, ubah dia punya percentage mana? Kalau okay, so 50% betul tak of students borrowed 16.85 volt and below, and the 50% borrowed 16.85. Betul tak tu? Betul. betul. Madam. Okay, Q3 mana? Oh Q3 tak buat lagi madam. Q3 tak buat lagi. Okay, you copy paste je formula tu. Nanti buat Q3 Ataupun you betul. buat je lah. Q3 pakai tangan dekat tu Pakai tangan. Ni buat lepas ni lah. Maksudnya kena hantar tutorial kita lah. Bayar hantar kelas boleh. Cuba tengok dekat tak masuk Q3 untuk example 7. Ada Dalam ni tak ada madam. tambah tolong tambah ya Izzat. Saya arahkan you tambah. Maksudnya you ke tambah itu, lepas tu jawapan dia hantar kat sana. Boleh. So yang dah siap hanya Q1 dengan median. So Q3 buat dengan together dengan dia punya interpretation. Lepas tu hantar dekat Telegram. hantar dekat Telegram je beres. Okay, next. Example 8. Example 8. Example 8 pun dia kata plus example 8 kat sini madam. So copy paste je soalan example 8 tu main sini supaya kita boleh isi semua tu. Apa tu plus example 8 tak ada pun. Okay, tak apa. Example ni saya suruh you buat, kena buat lah. Saya suruh copy paste soalan tu kat sini. Ada. Masya Allah. Okay, tak apa. You buat Boleh madam. tulis kat situ. Dah ada kan? Yang example 8 tu ada tak? Suruh kira Q1, median and Q3. Ada tak? Cuba you tengok example
dekat mod. So you pergi dekat mod, ada soalan example 8 kan. Cuba you ni. Kalau example 8 madam, dia tulis kat sini example 7 group FD1 plus example 8. Aduh, hai, apa kau bodoh. Saya suruh copy paste letak soalan tu kat sini supaya you boleh buat ni ha. Copy paste lah semua benda ni. Aduh, hai. Tak apa. Cuba you pergi dekat mod. Mod. Apalah, you follow this one lah. Sebab saya nak suruh you buat. Soalan dia sama je. Dekat mod. Nota mod. Nota. Ni nota mod kan? Mana? Ini. Example 8 So benda ni lah, tapi follow dia punya step tu ha. Boleh. Tak apa. Maksudnya macam ni Kalau investment kan, investment 0 hingga less than 100 kita tukar kepada CB macam ni juga kan? Betul tak? Betul madam. Jadi you buat lah, yang ni you buat Boleh. Jangan kata boleh macam tu, kelas semalam pun macam tu juga. Okay. Sila hantar hantar dekat grup ada tulis tak kat situ example 8? Ada. Ni maksud example 8 ni example 8 ni, ini example 8-nya. Tapi you kena buat Q1, median and Q3 together with dengan dia punya Interpretation. Okay. Dengan dia punya interpretation sekali Okay, beres. Sekarang dah habis lah Dah? Habis dah kan? Base Q1, median and Q3. Sekarang kita masuk mana pula? Interquartile range. Jangan lupa buat example 8 tu Okay. Kita masuk kepada interquartile range. So interquartile range semua ada yang record kan? Nanti kan terlepas pula tengok interquartile range. Apa dia interquartile range tu? Kenapa dia tinggal pula interquartile range should be IQR. IQ tertinggal Q is that IQ mana tadi? Dia equals to kuartil 3 kan madam? Tolak kuartil 1. Mana ni Izzat, slide yang saya nampak ni lain. Sekejap. Sebab saya dah dekat situ dah madam. Sekejap. Mana? Thank you, madam. Mana tadi? IQR. Madam nampak? Tak, saya nampak benda lain. Saya nampak sekarang dah masuk box plot dah ni. Okay. Saya dah hilang. Q3. Dah madam. Okay tu tolak. Okay. Madam, suara madam tak clear. Suara saya tak clear. Okay, jelas tak? Jelas. Okay. So sekarang IQR ni macam tu je lah. Kalau you dah kira Q3, kira Q1 tolak je. Beres. Boleh baca sendiri lah mana yang tak apa ni lah. Kemudian kita masuk kepada measures of dispersion. Measures of dispersion. Measures of dispersion. Okay, yang pertama apa? Sebelum ni kita belajar mean, mode, median. Yang tu kita panggil apa? Mean, mode, median tu. Itu ialah measures of class. Mean, mode, median is called what? Measures of dispersion. Pandailah kau, la ilaha illallah.
Mean, mode, median tu kita panggil measures of central tendency. Apa dia kelas? Measure Oh, of central central tendency. tendency. Tajuk dia kan, tengok baliklah tajuk dia, tak larat dah nak naik atas bawah tak? Siapa yang print nota cuba tengok, betul tak? Ada tak yang print nota kat depan mata? Ada. Betul kan? Betul. Mean or median tu kita panggil measures of central tendency. Jadi sekarang kita masuk pula measures of dispersion. Kita nak tengok how dispersed the data is. So measures of dispersion ni yang pertama apa dia? Pergi kepada slide. Terus. So yang pertama ialah kita ada range. Macam mana nak cari range? Largest value untuk raw data Senang saja kalau raw data value tolak macam contoh kalau you ada sebelum ni kelas you okay tak? You dengar suara saya sebelum ni kalau raw data sebelum ni you ada age of lecturers kan? Highest age berapa? Siapa ada nota baca je. Siapa ada nota tengok yang kira mean dan sebelum ni kan? Highest age berapa? Tak payahlah. Benda simple ni Siapa ingat datang? Siapa ada nota depan kita? Highest age berapa? Sebenarnya. Tengok. Me. Ya. Ya. Suara madam. Dengar. Ah, Dengar tak? Tersekat. Tersekat. Tersekat balik. Okey tak? Okey. Okey. Okey okey. You ada nota? Tengok nota sebelum ni yang age of lecturers tu. Highest age berapa? Kenapa banyak gangguan hari ni Biasa okey je kan? Highest age 61. Sorry. 60? 61. 61. Okay, highest age 61. Lowest age? 27. 37. So you tolak je lah. Just tolak. Tolak je nak dapat range dia berapa. Beres Boleh madam. Oh, dia macam berbunyi-bunyi bising ni kenapa Bunyi bising tak you all? Tak. Tak. Oh, saya je lah bunyi apa. Okey, tak apa. Okey, sekarang banyak gangguan. Saya pun tak tahu kenapa. Okey, untuk grup FD Allahu Akbar. Bunyi angin. Kelas, you dengar suara saya? Dengar madam. Okey. Boleh tak you baca buat sendiri je yang ini. Range ni senang je kan? Boleh. Boleh senang je kan? Yang senang-senang, yang mudah-mudah, yang tak perlu ni saya tak perlulah. Saya bagi you buat sendiri je. Kemudian variance kelas Variance, tengok variance tu. Sebelum ni kelas, Allahu Akbar. Saya je dengar ke bunyi bising ni. You dengar bunyi bising tak? Dengar madam. You dengar suara saya? Okey, dengar tak? Dengar. Okey dah. Apa benda tu? Okey, dah Okey, jadi you kat standard deviation ni tengok standard deviation. Ya Allah. Standard deviation. Mana dia punya ni? Standard deviation.
Sebab yang you dah buat sebelum ni ialah standard deviation. Tengok standard deviation itu ialah apa standard deviation saya tulis tu? Kelas. Yes, madam. Saya tulis tu standard deviation S itu sama dengan Punca kuasa variance. Square root of Square root. variance. Standard deviation is square root of variance, punca kuasa variance. Jadi kalau variance sama dengan apa? Standard deviation. Kuasa 2. Kuasa standard dua. deviation. Yes, variance ialah standard deviation kuasa 2. Jadi kalau you tengok formula dia kan, you tengok formula standard deviation, kalau you tengok formula standard deviation tu ada square root, betul tak? Ada punca kuasa, square root. Kalau variance tak adalah punca kuasa tu. Benda yang sama je kan? Betul tak? Betul. Itu je beza dia Jadi sekarang cuba you tengok saya punya example tu. Example. Ini example yang age of 8 lecturers yang kita dah buat sebelum ni. Itu ada example. You ingat tak lagi kita buat ni? Min sama dengan 45.25. Ingat tak? Kelas. Kelas. You dengar tak suara saya? Dengar tak? madam. Okay, sebelum ni kan kita kira min age of 8 lecturers. Kita dapat yang kita key in masuk calculator tu. Do you still remember? Yes. Betul tak? Min dia 45.25 for 5.25 years. Betul tak? Betul. Betul kan? Refer nota masing-masing kemudian standard deviation dia yang kita key in dalam calculator tu kita dapat 12.01 years. Betul tak? Betul. Jadi nak kira variance, variance ni dia tak dapat you tekan dalam calculator macam standard deviation tu. Ingat tak standard deviation kita tekan apa yang you ingat tak tu? Yang kita tekan Ingat. variance tak ada. Jadi variance kita kena ingat balik, variance itu ialah standard deviation square. Square. Jadi nak kuasa 2 jangan buat macam tu Kan ada ni Izzat. Mana Izzat? You dengar suara saya tak? Dengar madam. Izzat. Izzat mana Izzat? Line Izzat, madam. Okey. Line Izzat. Line Izzat kacau Okey, sebab tu saya rasa banyak gangguan kot. Sebab line Izzat tak clear kot saya rasa. Okey, tak apalah, tak apa. 12, jadi maknanya kuasa 2 kan saja, so you dapat 144.24 years. Unitnya juga akan jadi years square. Kuasa 2 years square. Square tu sepatutnya kita tak buat macam tu. Kena kuasa 2 betul-betul lah, pakai yang ingat saya tunjuk sebelum ni tu Aduh hai. Tak apalah. tak apa You faham kan? Tu kuasa 2 sebab apa? Sebab kan dia. Okey, gitu saja kemudian seterusnya ialah boleh kita teruskan ni? Boleh dengar? Ni Izzat ada ke Izzat ni? Ni siapa yang share screen? Izzat madam. Okey, sekarang coefficient of variation. Kita masuk kepada coefficient of variation. Sekejap, sabar. Apa dia coefficient of variation ni? The measure is used to determine. Baca yang merah tu. Which distribution of data is more consistent or more dispersed? Jadi maknanya dekat sini
coefficient of variation ni bila kita nak guna coefficient of variation? Bila ada soalan, which distribution of data is more consistent ataupun which distribution of data is more dispersed. Tengok soalan. Jadi cuba you pergi kepada soalan yang you dah buat sebelum ni. Soalan tutorial. Cuba tengok soalan tutorial. Bawah ada soalan tutorial, Izzat. Tengok soalan tutorial bawah. Bawah Okey, soalan tutorial. Yang mana yang you dah buat, yang you biasanya you dah buat katakanlah ABC, kemudian ada soalan yang you dah buat separuh-separuh, ada tak? Mana? Bawah lagi ya Izzat. Soalan 15 tu cuba tunjuk full soalan 15. 15 tadi. Mana soalan 15? Okey, soalan 15 full mana? Ni soalan 15 soalan 15 you dah buat kan sebelum ni kan kelas? Hello. Are you there kelas? Yes, madam. Okey. You soalan 15 A, B, C tu patut buat dah kan? Betul tak? Betul. Jadi tinggal lagi soalan D. Soalan D tu tengok soalan dia nak apa Given that the mean and standard deviation of fatal age in 2015 were 34 and 13.5 respectively. Determine which year has a more consistent distribution. Ni dekat sini dia kata determine which year has a more consistent distribution. Inilah contoh soalan ni. Jadi bila ada soalan macam ni, apa you kena buat kelas? Apa you kena buat? La ilaha illallah. Kena buat apa tadi? You mean Kena kira apa? kena kira coefficient of variation. Yes. Macam ni kena kira coefficient of variation. Jadi bila macam ni maksudnya you akan ada dua distribution lah. Dua set of data. Apa set of datanya? Satu yang dalam soalan ni. Dalam soalan ni data ni data tentang Madam tak jelas. Allahu Akbar. Okay, what data is this? Tengok dalam soalan tu. Data apa? Jelas tak? Tak, madam. Tak, hilang-hilang. Tak. Okey, jelas tak? Okey, Jelas jelas. tak? Dah Jelas. jelas. Ada. Allahu Akbar. Besar sungguh cabaran petang ni Okey, kalau you tengok soalan ni, apa data ni? Data soalan 15 ni ialah data apa? Number of fatal car accidents kan? Betul tak? Number of fatalities of car accident ataupun fatal car accidents. Ya Allah, kenapa pula ni? Kenapa macam ni? Screen, okey. Tengok soalan ni. Kelas, soalan ni ialah, you dengar tak suara saya? Dengar madam. You dengar suara saya? Dengar Jadi kat sini dia bagi number of fatalities ataupun number of fatal car accidents in 2016. Dalam tahun 2016. You dah kira kan? You dah kira dia punya mean berapa, standard deviation dia berapa. Betul tak? Betul. Dah kira, patutnya dah kira ni dah kira dah. Lepas tu you buat histogram. You dapat mark dia kan? Tak apalah yang tu. Jadi untuk soalan yang keempat ni, dia tanya which distribution is more consistent. Jadi saya kata tadi you kena kira CV. CV ni apa? Coefficient of Variation.
variation, coefficient of variation. Jadi yang dalam tahun 2016 tu patutnya you dah kira. Tengok tu saya tulis CV 2016, coefficient of variation dalam tahun 2016. Formula dia apa? Patutnya kena tulis formula dulu ni ya. Formula dia apa? Formula tadi. Standard deviation bahagi mean darab 100. Daratnya 100%. Jadi standard deviation bahagi mean. Yang 2016 betul tak you kira 13.5 dia punya standard deviationnya, betul tak? Betul tak? Hello? You buat tak ni? You kena buat yang ni Assalamualaikum. Betul tak? Betul kan? Yang ni you dah kira 13 bahagi dengan 34 dapatlah 39.71%. Faham tak? Faham. Kemudian yang 2000 yang saya baca tadi yang mana? Salah. Yang saya baca tu 2015. 2015 dia beri dalam soalan kan? 2015 dia beri mean dia. Mean dia dia beri standard deviation dengan the mean and standard deviation of fatal age. Mean dia berapa? Mean dia 34. Fatal Mean age. dia 34, dia punya standard deviation 13.5. Betul lah kan? Tu diberi. Yang you kira ni 10.57 kan dia punya standard deviation. Betul tak you kira? Yes, madam. Betul kan? So dapatlah 31.44%. Jadi kalau you tengok yang ni, dia nak yang mana konsisten. Which data is more consistent? Which data set, which distribution is more consistent? Jadi kalau nak tengok yang konsisten, tengok yang kecil ke yang besar? Kalau ikut nota saya tadi. Tengok nota. Tak ingat tengok nota balik. Cuba share balik slide nota tadi. Ada nota tadi. Nota coefficient of variation. The measure is used to determine which distribution of data is more consistent or more Tengok yang tengok yang dalam kotak tu the larger the percentage, the greater the variation of the data is. Maksudnya large variation implies less consistent ataupun more dispersed. Small variation implies more. Saya suka buang dah better ni, apa benda more better ni. More consistent. Cuba buang tu. Aduh, hai, cuba buang. Better tu buang salah tu. Okey. Buanglah. Okey jadi maknanya kalau soalan tadi dia nak yang konsisten kan? Betul tak? Jadi pilih yang kecil ke yang besar? Yang kecil ke besar? Kecil. Kecil. Kalau dia nak yang more dispersed, yang kecil ke yang besar? besar. Besar. Macam itulah. So pergi balik kepada soalan tadi. Maknanya tengok balik nota. Nanti you refer lah nota tu okey, yang tadi mana? Ni jadi sekarang you kena ingat, letak dekat kepala, kalau kecil lebih konsisten. Yes. Kalau besar lebih disperse. Maknanya kalau besar less consistent kan? Betul tak? Less consistent lah. Less consistent means more dispersed. Betul tak? Betul, madam. Ya, macam tu. Jadi you ayatkanlah. Since CV, coefficient of variation in 2016, kalau you tengok 2016 tu 31.44. Less than CV in 2015,
So kena beritahulah data kita kat sini dia data apa. Kena tengok dalam soalan. Macam mana nak buat ayat ni kena tengok dalam soalan. Jadi kalau dia tengok dalam soalan dia bagi dekat sini ialah fatal age. Umur umur yang banyak berlaku kemalangan tu Fatal age in 2016 has a more consistent distribution as compared to 2015. Macam itulah ambil ayat dalam soalan tu kena restructure balik. Faham tak? Kelas. Madam. Ya, boleh faham ke? Boleh ke kelas? Boleh, Madam. Boleh Boleh kita proceed? Boleh Boleh. Okey, sekarang kita dah habis. Kita dah habis apa? Dah habis. Ha, Coefficient of variation. yes, coefficient of variation. Apa guna coefficient of variation ni? Nak jawab soalan yang bunyi dia macam mana? To determine which distribution of data is more consistent or more dispersed. More consistent or more dispersed ataupun less consistent or less dispersed. Macam itulah. Boleh So sekarang kita pergi pula kepada skewness. Skewness ni apa? Apa dia skewness? You belajar kat sekolah tu apa dia skewness? Kita tengok gambar tu Kita tengok gambar saya tulis ABC. ABC tu So ABC tu pernah tengok tak? Gambar macam ni. Tak. Apa benda ni sebenarnya? Ini ialah tengok atas. Tengok atas tu Yang ni namanya ialah frequency curve. Namanya apa? Kelas 3 tu ABC tu namanya apa? Frequency curve. Frequency curve. Jadi shape of distribution ni skewness ni sebelum tu saya pergi skewness tadi tu ialah apa benda skewness tu? Skewness tu apa kita nak buat? A measure to determine the shape of the distribution. To determine the shape of the distribution, whether it is symmetry, positively skewed or negatively skewed. You boleh dengar tak suara saya jelas tak? Madam. Jelas, Madam. Kalau tak jelas beritahu So yang tadilah gambar 3 tadi tu. So apa benda yang gambar tadi tu? Gambar tadi tu namanya ialah frequency curve. Apa dia frequency curve tu sebenarnya? Tengok tu. Dia tu datang daripada it is a smooth frequency polygon which originated from histogram. Okey, sebelum ni you ingat tak? Kita dah buat histogram, ingat? Ingat tak? Ingat. Kelas. Lepas tu kita sambung titik tengah dia kan? Histogram kita sambung titik tengah dia, sambung pakai ruler tu kan? Yang tu kita panggil apa? Polygon. Frequency polygon. Kan? Frequency polygon ni kalau kita make it smooth, kita buat dia smooth, licin kan dia, kita buat dia licin, kita panggil frequency curve. Macam gambar rajah ABC tu lah. Macam tu. Jadi maknanya walaupun dia togel-togel macam ni you kena bayangkan dia ada paksi X, ada paksi Y. Paksi X tu ialah you punya you punya variable lah. Variable you punya Y itu ialah frekuensi. Kena nampak macam tu Ingat tak? Ingat, Madam. Okey, jadi saya beri analogi kat situ Nak bagi faham, saya beri analogi. For example, saya kata
let's say the data ataupun the variable X is about marks obtained by students. Ada tiga ni ya. In class A itu ialah is for class A, marks for class A. B itu ialah marks obtained by class B, and C itu ialah marks obtained by class C. Saya bagi marks ni sebab dia dekat dengan student, kot nampak sikit lah. Jadi kalau tengok gambar rajah yang pertama tu, tengok gambar rajah yang pertama tengok gambar rajah yang pertama. Kalau you lukis histogram, maksudnya dia simetri simetri, kiri kanan sama. Jadi maknanya katakanlah bila you kira mean, mode, median, dia akan berada di tempat yang sama. Betul tak? Madam. Betul. Jadi maknanya saya kata kat sini, let's say 20 marks. Maknanya nilai mean, nilai median, nilai mode tu sama, you dapat 20 marks. Jadi kita boleh kata majority of students score 20 marks. Dan yang score katakanlah yang score 18 marks tu sama bilangannya dengan yang score 22 marks. Betul tak? Sebab tu dia balance kiri kanan tu. You nampak tak apa yang saya cuba nak cakapkan ni? Faham? Macam tu. Jadi kalau gambar rajah you macam A tu, itu kita panggil symmetry distribution. Yang B tu, yang B. Tengok B. B itu yang mana kita panggil nilai mod? Yang mana paling besar? Mod ke, median ke, mean? Mod. Mod. Salah. Okey. Macam ni. Kalau kita tengok gambar rajah yang B tu, frekuensi paling tinggi, siapa boleh, Izzat boleh tunjuk tak Izzat? Tengok frekuensi paling tinggi. Frekuensi paling tinggi, frekuensi paling tinggi. Mana frekuensi paling tinggi tu nilai apa kita panggil? Izzat boleh tak tunjuk? Tunjuk apa? Pakai cursor ke macam mana? Frekuensi paling tinggi. Tengok dekat paksi Y tu, paling tinggi, puncak bukit yang paling tinggi tu kan. Sepatutnya nilai mod bukan di puncak tu, nilai mod sepatutnya di paksi X tu. Betul tak? Izzat dengar tak saya? Kalau kelas baru ni dia dah tulis bawah tu saya suruh tulis, boleh je dia tulis Dengar macam cuma saya mute dengar. saya punya mikrofon. Dengar. Dengar. Tak, Izzat boleh tak tunjuk okey, share slide Izzat. Okey. Jadi maknanya ni dia punya gambar rajah ni, mob dia bukan atas bukit tu Izzat, dekat paksi X. Cuba tunjuk Izzat. Tunjuk dengan tangan pun, tunjuk dengan tangan. Tunjuk dengan cursor pun tak apa. Bawah dekat paksi X. Dekat garis putus-putus dekat paksi X tu. Izzat. Yang double ke? Maknanya yang pertama. Maknanya yang pertama bawah tu tu, yang pertama. Kan ada tiga. Yang pertama tu mod lah. Yang pertama. Tunjuk yang pertama tu. Tu nilai dia macam mana nak tunjuk. Dekat paksi X tu, yang pertama, garis putus-putus yang pertama tu ialah mod lah. Faham tak? Faham. Sebab bila apa? Sebab cakap nilai yang apa dia? besar, kita tengok pada nilai kat variable tu lah. Ya, memanglah. Memang variable tu kan. Sebab kalau yang puncak bukit tu dia punya frekuensi dia. Betul tak? Frekuensi dia berapa kan? Tengok dekat variable dekat X. X tu berapa kita baca. Tu dekat graf. Betul tak? Ingat tak kita baca histogram apa semua tu?
Jadi mod frekuensi paling tinggi, nilai dia kat bawah tu. Jadi kalau kita tengok ni antara mod, median dengan mean, yang mana paling besar? Mean. Pemarjah yang kedua ni. Mean lah. Mean paling besar. Sebab lagi ke kalau ikut anak panah tu lagi ke kanan ke kiri kita panggil tu? Ke kanan. Lagi ke kanan nilainya lagi Besar. Kiri tu kosong lah kan? Betul Yeah. tak? Makin kecil lah. Betul tak? Ini cara macam mana kita nak baca graf. So kalau kita tengok yang ini, bila graf ni macam ni, ini kita panggil positively skewed. Skewed to the right. Positively skewed ataupun skewed to the right. Jadi maknanya kita boleh kata majority of the students tu score lower marks. Betul tak? Kebanyakan orang markahnya rendah-rendah aje. Tengok mod tu. Puncak bukit tinggi sebelah yang markah rendah kan? Betul tak kelas? Betul, madam. Sebab yang sebelah kanan tu ikut anak panah X tu rendah je, sikit je orang dapat markah tinggi kan. Jadi kalau macam ni kita panggil the marks obtained by class B is skewed to the right, ataupun kita boleh kata majority of students in class B scored lower marks. Macam tu. Jadi kalau berbeza dengan C ni, tengok gambar rajah C, kita tengok di paksi X antara mean, mod, median. Mana yang paling besar? Mod. Mod yang paling besar. Mod yang paling besar. So, isilah. Isi kat B tu, you dah isi largest value is mean. Refer to x-axis tu. Tapi yang ni belum isi lagi ni C. Tolong isi Izzat. Yang kuning tu belum isi lagi Largest value is, tulisan kuning belum isi lagi Izzat. Largest value is isi Izzat. Largest value is mean. Mana ni? Boleh tak? Boleh, madam. Mana tak tulis pun? Tak apalah Aduh, hai. Okey, beres Jadi sekarang ini saya nak beritahu you apa yang dimaksudkan dengan skewness. Ada tiga tadi jenis skewness tu. And then 3.2.2. Kita pergi kepada 3.3.2. Ni determining sabar determining the skewness. Macam mana kita nak tentukan skewness tu? Yang pertama, method yang pertama, kita compare mean dengan mod ataupun compare mean dengan median. Compare je lah. Okey, sekejap. Sebelum yang method 1, kita pergi kepada method 2 dululah sebab biasa yang commonnya method 2. Method 2. Method 2 ni you kena kira Pearson's coefficient of skewness. So Pearson coefficient of skewness ni there are two formula to calculate Pearson measure of skewness. Yang pertama apa dia, bacakan? Hello, are you there class? Madam. Tu formula dia kan ada dua kan, sama ada mean tolak mod bahagi standard deviation atau 3 dalam bracket mean tolak median bahagi dengan standard deviation. Betul tak? Betul, madam. Betul, madam. Ada dua formula tu. You boleh guna kedua-duanya. Tapi jawapan tak samalah. Kalau guna mean tolak mod tak sama dengan 3 kali mean tolak median sebab dia anggaran sahaja
Dia tak sama. Sebab dia tak tengok berapa figure pun. Dia hanya tengok dia punya value dia tengok Dia punya ni sama dengan method 1 tu kalau nilainya negatif, kita boleh kata negatively skewed ataupun skewed to the left. Kalau dia nilai dia kosong, kita boleh kata normal distribution. Kalau dia dapat positif, kita boleh kata positively skewed ataupun skewed to the right. Macam tu. Jadi mungkin boleh tengok soalan soalan tutorial. Soalan tutorial. Soalan tutorial yang you dah buat. Tengok soalan tutorial yang you dah buat. Yang you dah buat, maknanya tinggal mana? Soalan yang you dah buat ada tak disuruh kira determine the shape of the distribution? Mana soalan ni? Ni soalan berapa? 24. Tak habis lagi, mana dia? Mana? 24? 24. Tak habis ni, mana ada soalan? Soalan 24. Tengok soalan 24 tengok A dia suruh kira mean, standard deviation. B you buat histogram, kemudian kira mod. Model value tu mod kan? Kelas, are you with me? Kelas? Yes, Okey. Tadi soalan. Okey, sekarang soalan D. Saya takut you tidur. Soalan D dia kata determine which radio channel has a consistent distribution. Ini soalan consistent distribution. Kalau soalan consistent distribution ni kena kira apa kelas? Kena kira apa? Tadi kita dah belajar. Kira apa? CV. CV. Tadi saya kata yang skewness ni soalan dia tanya macam mana? Skewness ni. Apa tadi? Tadi. Saya dah bagi nota tadi, dekat nota tadi. The shape of the data distribution. Determine the shape of the distribution ataupun ada tak soalan yang dia suruh determine the shape of the distribution? Mana? 14 mana? Tak habis ni. 27 mana? Soalan berapa ni? Soalan 14 kata mana? Okey, 14. Yang saya dah suruh buat sebelum ni, ada tak? Ada. Aduhai. Ya Allah. Cuba cari cari soalan yang dia minta determine the shape of the distribution dan you dah buat dah ABC dia. Mana? Ini soalan berapa? Kenapa tunjuk soalan yang sama je ni dari tadi? Aduh. Mana? Question number 23, madam. 23. Tengok 23 mana? Janji yang you dah buat sebab you ada figure. Mana? 23. Okey, 23 Okey, 23. Yang ni box and whisker plot. Box and whisker plot nanti dulu Sebab saya nak concentrate yang method 2 dulu. By using appropriate measure tu. 23 nanti. Soalan berapa? Yang box and whisker plot nanti dulu ya. Mana soalan berapa? Soalan 25. Soalan 25 mana? Sorry, 26.
The way of Mana soalan 26? describe the shape of distribution. Okey ya. Soalan 26. You dah kira dah mod dengan mod dia? Dah kira kan? Mod, mean dengan standard deviation dah kira ke? Dah kira ke belum? Hello? You dah kira belum? Dah, Harus Madam. sungguhlah you all ni. Dah kira dah. Okey. Jadi maknanya you boleh jawab soalan C. Describe the shape of distribution by using an appropriate measure. Appropriate measure kat sini biasanya apa? Measure of skewness lah. Dia akan, kalau disebut je, determine the shape of the distribution by using appropriate measure ke macam tu, itu maksudnya dia suruh you kira pakai coefficient of skewness. Macam mana coefficient of skewness tadi? Bila dia apa? Baca. Ada nota tak kat depan tu, baca. Hello. Jangan tidur. Madam. Berapa? Cuba baca. Formula coefficient of skewness. Ada berapa coefficient of skewness formula dia? Ada 2. dua. Yang pertama apa? Mean tolak mod bahagi standard deviation. Okey, atau 3 kurungan mean tolak median bahagi standard deviation. okey, tadi dekat sini kalau you tengok soalan ni kan, you nak pakai formula mean tolak mod ke 3 mean tolak median? Kalau soalan 26 ni. Mean tolak mod. Sebab apa? Sebab dah dapat info dekat sini. Yes. Sebab A dah kira mod, B dah kira mean dengan standard deviation. Tak payahlah nak kena kira median pula. Faham tak? Faham tak? Faham. Jadi kira lah. So kira, you just bagi dia punya nilainya. Nilainya. Sama ada you dapat tu negatif ataupun positif ataupun kosong. Biasanya negatif atau positif lah. Kalau positif maksudnya skewed to the Left. Aduh. La ilaha illallah. Saya sebut negatif ke saya sebut positif tak ni ya? Saya pun lupa dah. Saya sebut apa? Negatif. Negatif. Okey, kalau negatif maksudnya skewed to the Right. To the right. La ilaha illallah. Left skewed to the left pula dah tengok pening dah. Negatif maksudnya skewed to the Left. left. Negatif dia dekat dengan left. Negatif ni left lah, kiri lah biasanya kan. Yang negatif-negatif ni biasanya aliran kiri kan. Positif is associated with right. Kira lah, kira. Patutnya you kira ni, you kira tak lagi? Aduh, hai. Lepas tu soalan-soalan kelas sebelum ni dah share dengan you soalan mana nak buat kan? Sebenarnya semua soalan dah boleh buat lah ni sebenarnya. Saya nak tengok siapa yang buat semua dan tanya Kena lebih aktif Nanti siapa dah buat, boleh tak share jawapan you dan you check sesama sendiri, boleh tak? Boleh ke tak? Macam tu Jangan takut. Alah, nanti saya komen jawapan kawan nanti dia marah kat saya. Jangan macam tu Boleh tak? Madam. Nak belajar kan? Ya. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada, Madam. Tak ada. Boleh buat Boleh buat InsyaAllah dan buatlah semua tu. InsyaAllah saya akan buat live lagi esok dengan kelas esok lah. InsyaAllah. Harap-harap ni kualiti suara petang ni tak berapa nak bagus tak apalah, you kena share dengan kelas satu lagi juga sebab hari Ahad baru ni dia tak sempat nak ni.
Tak tahulah macam mana tak terrekod. Rekod dah, saya perasan baru ni rekod ni, tapi tak tahulah macam mana. Harap yang ni jadi InsyaAllah. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Ada tak? Tak ada. Nanti buat Buat, share jawapan dan komen sesama sendiri dulu. Sebab saya tak apa nampak sangat, sungguh Allahu Akbar. Mata saya makin dah 3 sen buat ODL ni, la ilaha illallah. Memang parah betul jadi tolonglah Boleh tak? Boleh, Madam. Boleh, madam. Nanti share Share jawapan, membetulkan sesama sendiri Lepas tu kalau boleh, kalau nak bantu saya, mungkin you buat screenshot satu-satu kot Screenshot satu soalan demi satu soalan macam tu senang sikit saya nak nampak. Kalau kena buka tu lagilah you buat screenshot lengkap dengan soalan. Tak tahulah siapa rajin bolehlah macam tu. Share ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita berhenti setakat ni lah sama lebih kurang dengan kelas sebelum ni. Terpaksa juga kita sambung esok InsyaAllah esok saya sambung dengan kelas B. Pagi esok dengan kelas B buatlah latihan insyaAllah. You jangan lupa hari Sabtu ni kita punya test. Ingat tak? Test 1. Ingat. Test 1 cover chapter 1 and chapter 2. Kalau ada soalan sila tanya boleh tanya je dekat Telegram. Beres Beres, Madam. Beres. Okay. Thank you all of you. InsyaAllah. Good luck for your test on Saturday. Terima kasih. InsyaAllah dalam pukul 10 kot nanti saya beritahu detail. Okay Alright. Assalamualaikum semua. Ada ramai tak yang duduk dekat hostel? Jajak, ada ramai tak yang duduk dekat hostel? Saya duduk yang rumah. duduk dekat college. Ramai tak kat college? Ramai tak kelas ni? Yang stay kat college? Tak ada ke? Ada beberapa juga. Ya, ada. Tak ramai. Ramai. Tak ramai. Tak ramai. Tak ramai. Tak ramai. Tak Beberapa ramai. Beberapa je. Okey, sebab saya ni nanti kena minta kerja sama you all yang duduk dekat college tu, insyaAllah saya pergi ambil lah jawapan you nanti, jawapan test. You kena email kat saya, lepas tu saya kena ambil jawapan you tu. Kalau yang dekat rumah ni boleh post kat saya ke? Jawapan. Boleh tak? Secara personal ke? Post ke madam? Personal. Kalau you rasa macam nak kumpul dulu, post sekali dengan test tu nanti pun okey juga. Post biasa je okey, post pakai stamp je. Post pakai stamp. Kalau yang you pakai sampul surat kecil tu, ada student saya post semester lepas 6% je. Post biasa boleh juga sebab ada masa yang panjang lagi kan. Tak ada masalah, dia sampailah seminggu 2 minggu pun sampai insyaAllah. Biasanya. Boleh tak? Baik, Madam. Okey, kalau you duduk dengan kawan-kawan yang dekat-dekat, katakanlah berdekatan, nak share post pun boleh. Janji jangan tirulah. Jangan tiru sebab you kena hantar kat saya dulu yang scan punya tu. Saya akan check jugalah nanti, tengok jawapan you tu sama tak yang post dengan ni yang post dengan yang you scan tu. Ya? Jelas tak? Jelas. Jelas, Madam. Jelas, Madam. Okey. So good luck Good luck. Jangan lupa walaupun you belajar secara online, tapi you tetap kena jujur.
Tu saya mohon dengan you jujur. Jujur tu penting penting untuk keberkatan masa depan. Ya. Tu jujurlah ada sebab kalau you tiru memang saya boleh detect. Kalau sebab biasanya kalau orang tiru ni sebab dia tidak bersedia. Betul tak? Jadi bila dia tak bersedia dia main tiru je. Jadi tolong jangan tiru ya. Boleh tak? Boleh. Okay, good luck all of you. Thank you Assalamualaikum. Kita Thank you, berhenti madam. setakat ni Welcome.